Hi students. Tahun ni baru first time TE buat live class. Kamu semua sihat? For those yang miss untuk live ni, kamu jangan risau, kita akan macam biasa, kita akan record. Lepas tu kita akan share lah. Teacher probably akan edit lagi supaya kamu dapat cantik benda ni. So apa plan teacher sekarang ni ialah teacher nak record so that kita boleh make it short and sweet, and then kita masukkan kat dalam data supaya kamu boleh refer for those SPM 2021, SPM 2022 dan seterusnya. Okay. So ini bahan yang kami sediakan. Nak tengok Cikgu Nur Haida? Ni Cikgu Nur Haida. Cikgu Haida banyak sediakan bahan untuk kamu. So ni antara dia. Jadi kita beritahu kita buat soalan. Untuk exam juga. Okay, so ini antara soalan-soalan dia. Mungkin keluar dalam exam, mungkin tak keluar dalam exam. So, depends. Hai. Kamu sihat? Okay. Nanti for those kawan kamu yang miss, jangan risau. So, ini ialah paper 2 lah. Okay, so ini ialah untuk kimia form 5 ya. Kimia Form 5. Kimia Form 4 tahun 2021 hari Sabtu ni. Kamu yang Form 5 pun boleh join juga. So jangan risau. So kita purposely buat untuk pelajar Form 5 so that pelajar Form 4 nanti untuk Form 4 kamu boleh join. Okay. Ni semua kita akan belajar sekejap lagi lah. Kita ada sejam saja untuk live class ni. So tolong faham. Kita agak laju kat sini. Hopefully kita cover semua benda. Okay. Alright. So rasanya kita boleh proceed. Okay. So sila proceed, Cikgu Nur Haida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang and good afternoon to students. Saya Puan Nur Haida, mantan guru kimia dan seterusnya. Baik, saya rasa eloklah saya beri sedikit pencerahan pada kimia, SPM, KSSM untuk tahun 2021 dan seterusnya. Kadang-kadang ada juga guru yang tanya saya, kenapa dah mantan, dah bersara, masih lagi berminat. Jawapannya senang saja. Saya terlibat dengan menulis buku dan membuat soalan untuk beberapa penerbitan. Jadi saya kena fahamkan format kimia KSSM ni dengan teliti. Dan apabila berkecimpung dalam membuat soalan untuk penerbitan yang tertentu, tak disebutlah kan. Jadi saya dapat fahamkan yang bahawa kimia 2021 dan seterusnya ni dia punya format ni lebih baik pada pendapat saya lah. Lebih student center, lebih mesra calon dan memberi peluang pada pelajar untuk ketiga-tiga aras untuk mendapat peluang untuk menjawab. Saya adalah mantan ketua kimia kertas 2 dan pernah juga semasa menanda tu kita lihat ada pelajar tak boleh jawab langsung. Kertas 2 dapat 0/100. Jadi dengan format yang baru ini, saya lihat yang bahawa peluang untuk pelajar lebih cerah. Jadi kita teruskan dan pelajar tengok. Ini adalah bagus untuk pelajar untuk bersikap lebih positif walaupun dalam keadaan yang kita tak berapa gemar sekarang COVID ini.
tapi peluang pelajar lebih baik lah. Sekarang boleh cakap lah sebab pelajar-pelajar yang tahun-tahun lalu dah habis kan exam mereka kan. Okay. So kita proceed dengan apa yang saya nak cakap hari ini. Okay. Baik, so SPM 2021 exam, tengok pelajar ni gembira dan yang seorang lagi ni dia hairan, ada exam kan? Ada. Apa pun paper yang ada sementara nak habis SPM untuk tingkatan 5 ni, buat dengan betul. Tak kira lah periksa setengah tahun ke, periksa percubaan ke, buat dengan betul sebab data ini akan diambil kira untuk SPM dan untuk kemasukan ke universiti dan seterusnya. Cikgu Nelson masuk. Jadi mesti positif. Okay. Like your teachers, bila cikgu kamu buat soalan, the teachers are very positive. Dah buat soalan, ikut format, ikut aras. Jadi pelajar pun kena pastikan pelajar bersedia, faham format, so dapat menjawab dengan baik. Baik, so saya mula dengan kimia KSSM. Nah, kimia KSSM dia ada 3 kertas lah. Okey ya, 3 kertas. Okey, kimia KSSM 3 kertas. Kimia 1 40 markah, kimia 2 100 markah dan kimia 3 15 markah. Kimia 3 tu letak tepi dulu. Bila dengar 15 markah macam terkejut kan. Tapi dia biar letak tepi dulu. So saya nak bercakap tentang kimia 1 dulu. Kimia 1 dia punya soalan ada 40 soalan. So ini benda yang baik sebab pelajar yang SPM sebelum ni 50 soalan. Masanya sama, 1 jam 15 minit, masih 75 minit. Tapi pelajar diberi hanya 40 soalan. Alasannya senang je lah. Kerana sekarang soalan banyak, soalan hot atau kebat, memerlu masa untuk pelajar nak baca soalan. Jadi sekarang soalan dipotong sebanyak 10 soalan, jadi tinggal 40 soalan. Now, aras soalan daripada 40 soalan tu 20 soalan aras rendah. Itu bagus tu. 20 soalan tu dah cukup untuk nak lulus kertas 1. Kalau boleh dapat 20 soalan yang aras rendah tu. Dan ada 12 soalan aras sederhana. Okay, the moderate level, okay, medium level, and hanya ada 8 ni soalan aras tinggi. Jadi soalan aras tinggi ni untuk membezakan pelajar-pelajar yang aras tinggi lah. Only 8 sahaja. Jadi bila kita tengok dia punya aras banyak 20 dan sedang 12, kita rasa suka. Ada peluang lah untuk semua pelajar yang ambil kimia. Kimia ni bukan untuk pelajar yang pandai saja, untuk semua. Ya, untuk pelajar ambil kimia must be able to get good marks ya. So apa elemen dia? Elemen dia 4. So dia dah tambah tau. Ya, sebelum ni elemennya hanya 3, iaitu mengingat, okey, dia panggil recall, okey, and then memahami, understanding, faham, and mengaplikasi, application. So now ada extra 2 question tentang menganalisis, di mana data diberi, pelajar menganalisis dan pelajar menjawab soalan. Walau bagaimanapun, pelajar tengok 15 markah mengingat bermaksud apa yang pelajar baca dia akan tanya. Tak faham pun tak apa, baca je. So apa 15 soalan ni? Biasanya soalan melibatkan definasi kan. Soalan yang yang bila pelajar tengok tahu ini apa. Ya, okey. Memahami adalah soalan yang mana pelajar faham. So aras ni tinggi sikit dah, memahami. So pelajar yang aras rendah, mereka boleh jawab 15 soalan yang mengingat. Jadi naik sikit, pelajar yang faham lebih sikit dapat menjawab soalan memahami. Lepas tu pelajar-pelajar yang naik lagi arasnya, mereka boleh mengaplikasi apa yang mereka ingat dan apa yang mereka faham dalam soalan aplikasi. Aplikasi ni simple je. Dia soalan melibatkan kehidupan harian, soalan melibatkan pengiraan, yang melibatkan persamaan kimia. Ini soalan aplikasi. Dan soalan menganalisis biasanya dia bagi data, pelajar analisa dan jawab soalan. Okey, so ada 4 saja kemahiran dia. Baik, sekarang kita pergi kepada kertas kimia KSSM ni. Dia punya bentuk ada 2, aneka pilihan, aneka pelengkap. Okey, aneka pilihan, aneka pelengkap. Aneka pilihan ni yang biasa pelajar buat, yang pelajar tengok ialah ABCD. Tapi sekarang dia ada ABC.
Ya, jadi baguslah. Dia tak payah nak bayar extra, baca extra D. And inside the question tu dia mungkin ada 5 atau 6 yang ABC tu kita tengoklah how it goes. Sebenarnya ABC ni kadang-kadang tak payah nak bagi extra option of D punya pilihan. Ya, so ada ABC. Jangan terkejut bila tengok ada ABC, ingat soalan tak lengkap. Tidak, dia ada ABCD dan ada ABC. Ya, so kena biasakanlah. Dan satu lagi ialah dia ada jenis aneka pelengkap. Dalam buat 5 question macam tu yang melibatkan mungkin ciri tu lebih daripada satu. Jadi dia ada 1, 2, 3 dan 4. Okey ya, ini yang format yang sekarang lah. Okay. Sekarang kita pergi pada contoh. Contoh yang saya boleh bagi, yang ini pun saya dapat daripada yang memang ada yang diberi pada guru-guru. Biasa saja. Dan sekarang dia punya soalan BM di atas, BI di bawah. BM di atas, BI di bawah. BM di atas, BI di bawah, memperkasakan bahasa Melayu. Jadi antara berikut yang manakah berlaku semasa proses penurunan satu bahan? Which of the following occurs during reduction process of a substance? Ini tajuk tingkatan 5 bab 1. So pelajar dah patut belajar. Kalau kita tengok kat sini, A tak boleh lah, itu adalah pengoksidaan. B pun tak boleh, pengoksidaan. Dan C pun adalah pengoksidaan. So jawapan ialah D, pengurangan nombor pengoksidaan. So di sini sebenarnya kalau saya tengok soalan ni, ini adalah soalan soalan recall lah, yang mana soalan pengetahuan. Pelajar belajar definasi pengoksidaan penurunan. So inilah contoh soalan pengetahuan. Okey. Baik, so we go to the next one, iaitu yang ni soalan yang jenis ABC. ABC yang ni saya buat je lah supaya pelajar ada relate pada tajuk tingkatan 5 yang dah belajar kan. Yang manakah hidrokarbon tepu? Which one is a saturated hydrocarbon? So soalan sekarang dia mesra calon, dia letak gambar kat situ so pelajar tengok, rangsangan ni pelajar tengok, pelajar ingat. Ya, so sekarang ada kelebihan sikit tajuk kimia karbon ni, pelajar kena belajar alkuna, the alkynes ya. So yang A tu is the alkuna ya, alkynes ya, dia ada triple bond ya, dia ada triple, ikatan triple atau 3, dan B tu adalah kalau kita tengok dia yang tunggal, dan C tu ikatan ganda 2. So yang pelajar belajar, yang pelajar tahu yang tahu ialah ikatan yang lebih pada satu kita panggil tak tepu. Okey, itu satu knowledge. Yang kedua ialah kena kenal macam mana nak tahu dia tak tepu. So tengok okey B. So di sini ini ialah arah sederhana. Ya, dia jenis soalan pengetahuan arah sederhana. Okey, yang mana pengetahuan ni dia bagi kita tengok kita tahu. A tu alkuna, the second member, and B tu ialah ethana, and then C tu ialah ethene. Ya, so the answer kat sini ialah B. Okay, so soalan sekarang dia student friendly, dia letak gambar supaya pelajar tengok, pelajar kenal. Sebab kenapa buat macam ni? Sebab pelajar tak suka tajuk carbon compound, sebatang karbon. So soalan tu dibuat lebih mesra calon. Okay, so next time kalau tengok soalan carbon compound, janganlah tak mau buat soalan. Okay, ini contoh, saya bagi contoh ABCD dengan ABC. So sekarang kita pergi kepada kimia KSSF kertas 2. Okay. Masanya 2 jam 30 minit, markahnya 100 markah. Ni semua pelajar cukup takut kertas 2 lah sebab markahnya banyak. Okay, dan bahagian A ada kelainan, dia ada 8 soalan struktur. Dulu ada 6. Mesti pelajar kata, wah banyaknya sampai 8. Tapi pelajar kena positif. That 8 tu, daripada 8 tu, the first two 5 markah, soalannya senang. So maknanya pelajar aras rendah boleh dapat 10 markah dalam tangan. Okay, janganlah hati bila saya cakap aras rendah, kita ni nak bagi semua pelajar dapat markah. Pelajar tak boleh dapat kosong. Ni pelajar ambil kimia ni, pelajar kimia ni pelajar yang pandai.
Tak boleh dah dapat kosong. So now ada soalan, the first 2 question dia punya marks adalah 5 marks. Kejap lagi kita tengok taburan markah untuk setiap soalan. And then kita ada 2 soalan esei 9 atau 10, tapi ni pilihan. Pelajar boleh pilih nak jawab 9 atau 10. Dan markahnya 20 markah. Dan yang susah sikit kali ni ialah soalan bahagian C, 1 esei wajib jawab, tak ada pilihan. Kadang-kadang ada pilihan ni pelajar tak tahu nak pilih kan. Jadi format sekarang 1 esei untuk bahagian C wajib jawab. So sebelum ni section C kita ada 2 soalan. Soalan 9 dan 6, 7, 8, 9 dan 10. Yang mana melibatkan soalan sintesis, bagaimana pelajar kena merancang menulis bagaimana nak mendapatkan sesuatu. Di sekarang bahagian C ni 1 saja soalan. 1 saja. Jadi kelainan dia 8 soalan struktur, extra of 2, lebih 2, tapi esei tetap jawab 2, cuma C tak ada pilihan. Pelajar kena jawab. Daripada saya, bila tak ada pilihan, pelajar yang akan ambil SPM ni akan lebih tekun belajar macam mana nak jawab dan tak ada pilihan. So kenalah, jangan tak jawab, you hilang 20 marks. Okey Baik, sekarang kita pergi kepada taburan. Ini taburan dia kertas 2. Untuk pelajar yang tak faham apa PK01, kat board ni saya dah tulis. Untuk pendatang pelajar lah. PK01 ni sejarah pengetahuan. Soalan pengetahuan. KK soalan 01 ialah soalan faham. So maknanya soalan pertama 5 markah hanya melibatkan 2 kemahiran. Dua dipanggil konstruk lah, dua kandungan, 2 jenis, 2 type whereby 1, 2 ada out of 5 tu, 5 markah tu datang daripada soalan pengetahuan dan soalan faham. So kalau pengetahuan maknanya definisi akan keluar lah. So pelajar belajarlah beberapa definisi yang saya akan cadangkan lah. Dan bila cikgu ajar tentang definisi, kenalah ambil tahu walaupun markahnya 1. Lepas itu soalan 2 pun 5 markah, sama juga dia punya style, iaitu pengetahuan dengan soalan faham. Pengetahuan. Jadi untuk guru-guru yang ajar pelajar yang kelas yang belajar yang araf rendah, yang guru selalu risau, ajar mereka soalan 1 dan 2, 10 markah dalam tangan. Jangan risau sangat yang bawah-bawah tu. Make sure they are able to do the first 2 question to get that 10 marks. Tak mau dapat out of 10, tak mau dapat 6, mesti get 10. Because the questions, not only the question are easy, the questions juga melibatkan apa yang diukur adalah yang mudah, yang pelajar baca dan juga yang pelajar faham. Okay. Dan soalan 3 naik sikit, ada 6 markah. Kalau nampak KK02 itu aplikasi. Jadi apa yang pelajar dah baca, apa yang pelajar dah faham, aplikasi dalam situasi. Mungkin situasi menulis persamaan, okay. Mungkin mengira. Jadi pelajar yang takut sangat persamaan kimia ni, soalan 1 dan 2 mungkin tak ada. Sebab dia tak ada soalan aplikasi situ. Dan nombor 4 naik 1 lagi. Kat sini sama juga yang diukur, mungkin aplikasi ada 2 markah punya. So dia bagilah 2 soalan pengetahuan, 2 soalan faham, 2 markah lah, 2 jadi 6, jadi extra of 7 marks. Jadi pelajar yang moderate ni dia boleh buat 4. Soalan 1 dan 2 sure dapat. Soalan 4 dengan 5 ni, 3 dan 4 ni boleh buat. Dia barulah dia naik kepada soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Jangan nampak KK03. Apa tu KK03? Analisis. Menganalisis tu sebenarnya senang. Contoh dia kata gas X mengeruhkan air kapur. Apakah gas X? Itu menganalisis lah. You analyse the keputusan mengeruhkan air kapur. Apakah garam yang dipanaskan itu? Karbonat. So you analyse and then you answer the question. So
soalan 5 dan 6 tu ada soalan menganalisis. So kemahiran pelajar naik lebih sikit. Kita ni pelajar ni pelajar sains tau. Bukan pelajar yang bukan sains. So you pelajar must be able to analisa data untuk menjawab soalan. Okay. So 5 dan 6. Barulah kita pergi kepada soalan 7 yang 8. Markahnya 10-10. Kalau pelajar tengok ke 5 kemahiran ada, 5 kemahiran dah dikongsi. Saya terangkan ya. So kat sini dia ada pengetahuan, faham, lepas tu ada soalan aplikasi, soalan menganalisis. Apa 0405? 0405 ni soalan menilai dan soalan mencipta, tapi dibahagi. Kalau di soalan 7 sudah ada menilai, soalan 5, soalan 8 tak boleh ada menilai, dia akan ada mencipta. Dia antara tu. Apa soalan menilai ni? Menilai ni dia minta pendapat pelajar. Contohlah yang diberi apa tu tugu peringatan tuguan. Ditanya dibuat daripada apa? Daripada bronze. Tugu negara. Tugu negara. Pada pendapat anda, kenapa dia buat daripada gangsa? Boleh tak, atau dia tukar, boleh tak kita guna apa tu besi untuk ganti? Tu pendapat. Kata tidak boleh. Tidak, tu satu markah. Menilai. Itu contoh menilai. And then yang mencipta tu dia suruh kita cipta. Contoh, kita nak buat apa tu bateri yang dibuat daripada kentang. Macam mana anda buat? So dia bagi bahan, pelajar dia cerita. Cerita apa tu, dan markahnya hanya 3 saja. Jumlah markah mencipta dan menilai untuk soalan 7 dan 8 hanya 5 saja. So kalau soalan 7 menilai 2 markah, soalan 8 mencipta 3 markah. Sebab pelajar sekarang pandai mencipta kan. Kan nak buat bateri yang ringkas, nak charge telefon dia kan. So now to me, pada saya soalan-soalan ni adalah aras yang akan diuji pada pelajar ni lebih baik. Bukan aras lah, apa yang nak diukur lebih baik dan memberi pelajar peluang. Bukan soalan yang baca faham sahaja. Dan lebih banyak kemahiran yang pelajar zaman sekarang patut ada. So inilah tentang kertas 2. Dan kita pergi kepada bahagian B. Kan bahagian B kita kata ada soalan 9 dan 10. So kita tengok apa dia ada. Masih ada soalan pengetahuan 01. Dan dia ada soalan faham. Lepas tu dia ada soalan aplikasi. Dan 03 analisis. Ada tak ada dah yang mencipta dengan apa tu menilai. Dan pelajar boleh buat pilihan nak jawab 9 atau 10. Okey. Ya. Dan akhir sekali barulah soalan bahagian C. Tiada pilihan, silalah jawab. So tak kenalah jawab kan. Dekat situ yang saya tengoklah soalan yang nombor 11 ini, apa tu dia ada 8 markah kalau saya tak silap saya. Let me see 8 markah bahagian mencipta ataupun menilai. 8 markah. Maknanya huraian amali lah. Jadi kalau dulu punya soalan 10 markah untuk huraian amali, sekarang dia pitikkan, dia cuma 8 markah sahaja. Jadi kita nampak situ macam 10. Mungkin 2 markah tu dia minta pelajar beri contoh ataupun beri definasi. Lepas tu yang 8 tu barulah dekat situ dia akan minta pelajar huraikan lah bagaimana, mana ada prosedur. Dia boleh tengok sampel soalan dalam pasaran pun dah ada dah. Dah dibuat sampel soalan, pelajar boleh tengok bentuk dia. Dan yang saya faham, guru untuk mid year ni ikut format. Ikut format betul-betul 8 campur 2 campur 1. Jadi tidak lagi lah pelajar terkejut tengok soalan apa tu mengurai amali sampai 10 markah, dia takut kan. Dari 8. Okey, jadi sebab tu saya cakap student friendly. Alright. Jadi itu tentang kimia
kertas 2. Okey, Cikgu Rahim boleh sambung Okey. Okey. Sekarang saya ada jugalah buat sedikit huraian supaya pelajar nampak antara kemahiran ni, markah kemahiran apa yang paling banyak markah. Nampak tu, mengaplikasi. 32 markah. Aplikasi ni bagus. Maknanya pelajar buat eksperimen, soalan buat eksperimen tu dikeluarkan, dia belajar aplikasi apa yang dia belajar dan nak masa buat eksperimen tu dalam soalan. Jadi pelajar akan lebih tekun masa buat eksperimen. Tak bolehlah dia panggil ada pemerhati. Jadi saya dah dapat guru dah cerita dengan saya dah, pelajar ni sekarang suka bila buat eksperimen dah teliti sebab mereka fikir kertas 3 dah kena buat eksperimen kan. So bila mereka tekan pada kertas 3 dan buat eksperimen, pelajar dengan secara tidak langsung buat soalan aplikasi lebih baik. So banyak markah untuk aplikasi. The rest tu okey. So kita pergi kepada contoh. So saya tentang kertas 2 ni dah habis. Ni saya bagilah contoh. Dan contoh-contoh soalan ni ataupun soalan-soalan yang seterusnya memang untuk mid-year. Elok untuk mid-year start soalan macam ni lah. Kenalah biasa pelajar tingkatan 4 naik tingkatan 5 ni, masa tingkatan 4 tak dapat belajar dengan terperinci, tingkatan 5 kenalah tahu jenis soalan. Okey, soalan dikata dia tunjuk gambar. Apabila gambar tu tak ada nama, ini panggil soalan faham. So dia pakai LQAD. So tapi yang ada hint pada pelajar ialah satu ada cas, satu lagi tak ada cas. Ataupun satu asing, satu tu macam dia kena pada one another, satu sama lain. Gambar tu memberi tahu pada pelajar jenis ikatan. Saya tanya, nyatakan jenis ikatan, state the type of bonding. So LQ ni kalau pelajar tengok, mestilah pelajar kata dia adalah ionic, ion atau ionic. Dan yang AD tu adalah covalent. Semua saya nak ingatkan pelajar, jangan pula pelajar pergi tulis sebatian ion, nanti hilang markah. Soalan minta ikatan, sama ada kata ikatan ion atau kata ion sudah. Dan AD tu covalent. So nampak apa yang sebenarnya pelajar tengok, pelajar faham kan? Pelajar faham yang bahawa ini adalah ionic, ikatan ion, ini ikatan covalent. Apa soalan macam ni Okey. Next, nyatakan antara dua sebatian ini yang manakah larut di dalam air. Okey, nampak? So ini bagi peluang pada pelajar yang tak tahu, dia boleh teka je. Jadi dia kata saya tak tahulah, saya teka je. Teka betul, alhamdulillah. Atau pelajar tu ingat sikit-sikit kan. Jadi jelaskan jawapan anda. Nampak aras dia naik tinggi sikit. Kalau markahnya 2, satu untuk memilih yang mana satu larut, satu lagi memberi sebab. Kalau markah dia 3, kenalah elaborate ataupun terang dengan lebih mendalam. Katalah soalan ni markahnya hanya 2. So yang manakah larut di dalam air? So kalau kita tengok, sebelah kiri adalah ion, sebatian ion, sebelah kanan adalah sebatian covalent. Okey, ni yang kita tengok. Lepas tu kita ingat balik, apa zarah yang membina sebatian ini? Okey, sebelah kiri adalah zarah ion, sebelah kanan adalah zarah molekul. Dan kita faham bahawa apa tu yang ion yang larut dalam air, air tu, manakala yang molekul tak larut dalam air. So jawapan dia sini adalah LQ. LQ satu markah. Lepas tu dia kata jelaskan jawapan dah, cakap saja ia mengandungi ion. Senang. Sebab bila pelajar belajar tajuk ikatan, ada 3 yang pelajar kena belajar. Satu takat lebur, takat didih. Satu ialah keterlarutan dalam air. Satu lagi ialah kekondaksian elektrik. So soalan ni saya boleh tukar. Saya boleh kata manakah sebatian yang tidak larut dalam air. Lepas tu apakah? So ni 2 markah sahaja. Okay. Kalau yang dari segi kondaksian elektrik, biasa markah naik 3 sebab dia ada lagi cerita lebih.
Okey ya. So senang kan soalan. Ni semua soalan-soalan yang duduk dalam soalan maybe soalan number 3, 4. Sebab ini ada a bit like aplikasi juga. They apply knowledge student dan apa sudah faham pada situasi pada dua sebatian ini. Okey ya. Baik, kita pergi kepada contoh satu lagi. Sebab ni bulan puasa kan, tengok gambar pun, oh dia. Oh, cikgu ni saja je. Tak ada nak bagi lebih menarik. Saya tak sempat nak cek gambar lain. Saya baru buat tadi kan. So kata, oh tak apalah. Jadi kita tengok sebelah kiri menu dia sate, sebelah kanan menu dia ialah daging panggang. Soalan pun dalam bahasa Inggeris, saya sempat nak tukar, kat bawah ada bahasa Melayu. Dia kata, makanan yang manakah masak lebih cepat? Yang ni siapa-siapa pun boleh jawab. Mak kita kat dapur pun boleh jawab. Mak kita kat rumah, kan kata kat dapur. Tak baik adik kita pun boleh jawab. Dia kata, mestilah sate. Kan? Everybody, maknanya soalan pelajar aras rendah boleh jawab, pelajar aras tinggi boleh jawab. Dapat satu markaran tangan. Dia tapi yang jelaskan tu yang payah sikit. Jadi bila pelajar tengok tajuk ni tajuk apa? Tajuk kadar tindak balas. Rate of reaction. Sekarang kadar tindak balas tajuk kita 4. So pelajar dah belajar. Okey, dan pelajar tahu yang bahawa makanan sebelah kiri akan masak cepat. So why? Kalau orang lain tengok, memang masak cepat, dia kecil. Betul lah, saiznya kecil. Tapi pelajar yang aras tinggi kata dia tak guna ayat jumlah luas permukaan lebih besar. Betul? Pun terima. Jadi maknanya saiz lebih kecil ataupun jumlah luas permukaan lebih besar. Pelajar yang level rendah akan kata dia dah lupa perkataan jumlah sekejap, dia guna perkataan luas, salah. Ada pelajar cakap macam ni. Luas permukaan lebih luas. Jangan itu. Dia jumlah luas permukaan lebih besar. Kalau tak tahu kata je saiznya kecil. Tapi markah yang akhir tu adalah markah cepuk emas untuk pelajar aras tinggi. Lagi 1 mark. Tolong jangan apply teori pelanggaran. Soalan tak suruh. Manakah yang menasak lebih cepat? Saya pernah tengok pelajar yang aras tinggi ni guna habis teori pelanggaran. Jika dia tak suruh, tak payah. Kalau nak, dia akan kata dengan menggunakan. Maka kadar tindak balas tinggi? Tidak menerangkan. Sebab dah cakap tadi yang mana masak lebih cepat. Okay. Nah, kita nak tanya, kenapa dia masak cepat? Sebab saiznya kecil. Saiznya kecil. Jumlah luas permukaan besar. Ya, so jumlah luas permukaan tu apa kerja mereka? Apa kerja sate yang mempunyai luas permukaan yang terdedah tu? Apa yang menyebabkan dia masak? Haba, bagus. Jadi bila dia punya jumlah luas permukaannya besar, banyaklah permukaan dapat menyerap haba. So jawapannya banyak lagi haba dapat diserap, maka ia cepatlah masak. Okay, dalam bahasa Inggeris? Dalam bahasa Inggeris senang. So the answer will be satay. The total surface area is larger or the size is smaller. Always use the word smaller. Sebab comparing, because there are two situation, and you say more heat is absorbed. More tu comparing. Ada pelajar tanya saya, cikgu, saya nak pergi explain grill meat. Kan? Dia nak explain. Ada student macam tu. Tapi dia dah, but you must answer the first part. You must say which one cook faster, but the one that you explain is not wrong. So provided you say which one first. Apa-apa pun when you answer, don't worry, the marker sepenanda akan pertimbangkan, akan discuss sekuat-kuatnya nak supaya pelajar dapat markah. But please look at the question, Okay, so we go to then we can go to kimia 3 KSM sekejap lah. Then we can go pada sampel soalan provided pada how much time we have. And apa tu, if we have more time, we can look at the question. About 20 minutes more. Berapa minit? 20 minutes. So we talk a bit, saya cakap sikit tentang kimia 3 KSSM, and then baru kita pergi buat soalan. Alright. Okay. Baik. Kimia 3 KSSM ini lebih friendly, lebih baik pada saya.
dan melibatkan kemahiran pelajar yang sebenarnya. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dulu masa kimia amali, saya terlibat sebagai penyelaras. Berapa tahun lah, 3-4 tahun di teknik baru, saya penyelaras untuk mengendalikan kimia amali. Jadi di situ bila saya mengajar pelajar, juga untuk kelas saya, masing-masing semua pelajar bersungguh-sungguh buat amali. So amali ni ialah eksperimen lah. Eksperimen, mereka buat amali. So kimia 3 ialah amali dan amali ialah eksperimen. Ya, Semua no more written. Tiada lagi kimia 3 menulis. Menulis lepas buat amali, tulis jawapan. So, yang pelajar tulis tu adalah hasil amali yang pelajar buat. Jadi pelajar tak payah risau. Macam yang kertas lama dulu, pelajar kena belajar contoh-contoh eksperimen yang mungkin akan ditanya. Nah, kimia 3 ini dia ada 3 soalan lah. Saya cuma nak cakap pasal kimia, tapi saya beritahu 3 soalan tu bergantung kepada apa yang pelajar daftar. Jika pelajar tu daftar 3 sains subjek, dia kena ambil 3. Kalau pelajar tu daftar 2, dia ambil 2. Biasanya 3 atau 2. So pelajar ada hak untuk pilih subjek. Pelajar kalau pelajar tu ambil 3 subjek, 3 dia kena ambil. Ya. Ujian amali. Dia bergantung pada apa yang dia daftar. Kan macam setengah pelajar pure science, mereka ambil kimia, fizik, bio. So mereka kena ambil 3. Yang ada yang pelajar yang tekno, mereka cuma ambil kimia dengan fizik. So mereka ambil 2. Dan setiap satu tu ialah 45 minit. Jadi dan setiap satu tu markahnya 15. Markah. So pelajar yang ambil 2 subjek saja, mereka keluar cepatlah. Pelajar yang ambil 3 tu mereka masuk awal. Mungkin mereka masuk awal, mereka keluar sekali yang pelajar yang ambil 2. Bila ni cikgu? This is saya dah tanya dululah, yang saya tanya dipanggil masa penataran tu, kata orang Oktober, September, Oktober. So September, Oktober tak beranilah nak cakap dengan keadaan COVID ni. But get ready lah. Most of the teachers they want to ready the lab, and then saya difahamkan pada pelajar, cikgu pelajar memang minat masuk makmal dan nak buat. Kenapa? Kimia markahnya cuma 15 saja. So bayangkan 15 tu berapa soalan dia tanya. Okay, saya dah buat beberapa sampel soalan, dan soalannya bergantung kepada 12 kemahiran tu lah. Kemahiran sains macam biasalah. Membuat pemerhatian, tak payah sebutlah, banyak kan. Membuat pemerhatian, hipotesis, pembeli ubah, operasi definasi. Okey. Jadi tugas pelajar jangan risau sangat pada kimia 3 ni. Belajar kemahiran-kemahiran itu. Jadi pelajar akan buat eksperimen, buat pemerhatian. Pemerhatian itu masuk dalam jawapan dan mengguna pemerhatian itu untuk menjawab soalan. Dan jangan risau saya buat eksperimen salah. Jangan risau, cikgu yang penyelaras akan buat eksperimen yang sama di bilik berasingan. Dan ikut apa yang saya faham macam dulu, penanda akan tanda mengikut keputusan yang cikgu tu buat bersama dengan pelajar. So pelajar tak payah risau bahan pelajar salah, cikgu punya bahan betul, tidak. Dia akan guna, bukanlah dia guna cikgu tu punya jawapan 100%, dia guna tu sebagai panduan. Macam tu. So is only 15 marks, and 15 marks berapa sangat soalan, and soalan tu tak macam yang dulu punya yang 3 markah. Dia ada 1 markah, dia ada 2 markah. Mungkin melukis graf kalau ada untuk fizik markahnya lebih. Ya. Kan, jadi dia ada tulis berpandu tu bermaksud dia pandu pelajar macam nak buat. Dia siap takat untuk pelajar. Tuang banyak ni, lepas tu kacau, lepas tu ukur, berpandu. So cikgu suruh buat, pelajar buat saja. Kertas tu dia akan ada arahan macam nak buat. Macam tuang K3 ke dalam bika. Sukat ikut aja. Dan catat, dan eksperimen dia yang senang-senang saja. Nak eksperimen susah macam mana, masa hanya 45 minutes. Kan, and then after that you have to go to the next one.
to the next experiment. You tengah-tengah buat, tak habis dah fizik dah, then you have to proceed to fizik punya pula. Okay. So, and then yang tidak berpandu itu, whereby dia suruh pelajar fikir sendirilah. Dia letak bahan, contoh inilah, kalau kimia punya soalan lah, dia bagi garam, mungkin garam tu berwarna hijau, hijau bentuk serbuk. Kalau pelajar yang cekap, dia tahu tu ferrum karbonat lah. Sekejap cikgu, ada soalan. Cikgu, prosedur dia ada bagi? Ya. Yang berpandu dia bagi ya. So kalau kamu bernasib baik, kalau kimia keluar soalan satu, bestnya dia pandu kamu. Itu dia ada, katalah kamu ambil kimia, fisik, bio kan. Okay, first soalan is fizik. Fizik dia pandu, kamu nak nikam pendulum, dia beritahu. Saya ni bercakap tentang pengalaman yang dulu saya dapat masa saya di teknik JB. Semua dia beritahu macam pelajar macam mana nak buat. Cuma pelajar bila buat eksperimen di makmal sekarang, belajarlah cara dia. Sebab eksperimen yang sama tu mungkin keluar. Kan kekok pula tak tahu nak pegang apa ni, dia panggil apa, burette tak tahu, nak kepek pun tak tahu kan. Janganlah macam tu, nak nyala ke penunuh Bunsen tak tahu, selalu ada orang tolong nyalakan, nanti terketar-ketar nak nyala macam mana kan. Jadi mungkin soalan yang tidak berpandu tu soalan garam, tak tahu. Betul. So we don't know yang mana satu ya. Yang mana keluar dulu, adakah fizik dulu, kimia, and then bio, or bio dulu, we don't know. Okay, so maknanya dalam 3 subjek ada 2 yang berpandu dan 1 yang tak berpandu, dan itu secara rawak. Ya. Faham. So, pelajar to be able to do paper 3, please do not miss any of your amali. And when the teacher ajar, dengar betul-betul, tekun. But do not worry, eksperimen dia eksperimen yang senang-senang. Kadang tu maybe tuang asid, lepas itu masuk pita magnesium, lepas tu time. Bila pita magnesium habis, lepas tu guna pita magnesium yang panjang, lepas tu time. In fact dia nak kira rate, dia bagi formula, bagi ikut je. Itulah yang saya faham. Dan tapi ingat 12 aspek kemahiran proses sains kena belajar. Mengklasifikasi. Banyaklah. Ramai baru tahu ni. Jadi belajar. Kalau tak tahu 12 kemahiran proses sains tu, tanya your teacher, atau bila buka buku-buku, nanti dia akan buatlah buku-buku macam ni, dia akan ajarlah kat situ all those hypothesis, inference, observation, pemerhatian. Learn back. Jangan risau sangatlah tentang operasi definasi. Kalau dia keluar dalam fizik, maybe dia tak keluar dalam kimia, but I cannot say because dia boleh berulang. Dia kata dah keluar dalam fizik, tak keluar dalam kimia. Sebab fizik tak ada operasi definisi. Okay. Kimia dengan bio saja yang ada. Tapi senang je tu sebenarnya kan. Jadi data tu pelajar dapat daripada buat eksperimen. And then apa yang saya fahamkan, eksperimennya tu mudah-mudah. So sebab apa? Pelajar nak buat eksperimen. Kalau eksperimen tu susah kan, getah-getah tak jadi buat. Betul. Okey. Pada itulah apa yang kimia kelas 3. Saya ni kenapa? Saya nak pelajar positif dan suka. Barulah pelajar kita ada kemahiran buat eksperimen. Sebab apa? Bila ada exam macam ni, pelajar lebih tekun. Yang susah sikit gurulah, kerja banyak sikit. Tapi lebih menarik lah. Belajar bekerja-kerja nak pergi ke makmal ni kan, seronok. Sebab apa? Dia tahu nanti kalau dia tak belajar, nanti dia ketar-ketar masa buat eksperimen. Tak ada orang dia bantu lah. Satu orang satu meja tu, satu meja tu 2 orang. Tak ada share-share. Tak ada share-share. Tak ada. Okay. So yang saya sebut tu apa, biasalah, I come to the point yang I can do it, think like a proton and stay positive. Please be positive in whatever aspect. Checklist. Okay, so you are going to menghadapi peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan percubaan. Please, apa exam you kena hadapi time COVID ni, do it properly, because you don't know your SPM tu will it be like last year or the years before, whereby you boleh ambil dengan tenang. Jadi bila ada peperiksaan, bersedia jawab dengan baik sebab semua data tu disimpan. Untuk apa? Kemasukan universiti, untuk beasiswa kan. Jadi tolong ambil periksa betul dan faham format.
So apakah yang patut saya tahu? Success checklist. Nak berjaya. Okay. Dulu saya tak tekan pada definisi, tapi bila saya tengok soalan pengetahuan ni banyak markahnya sampai 15, saya harap pelajar ambil lah tahu definisi apa, saya letak kat situ lah. Untuk antaranya lah formula empirik, formula molekul ni form 4 punya yang must know, ya. Isotop, kalau belajar form 5 isomer pun kena tahu, ya. Kadar tindak balas. Kenapa saya choose this one? Student selalu salah formula empirik, selalu salah kadar tindak balas. Sebab tu saya tekan pada ayat yang ini. Hidrokarbon, and then ada juga hidrokarbon tepu apa, hidrokarbon tak tepu apa. Okey, dia senang je. Kalau nak buat soalan ni, kalau soalan pengetahuan dengan faham, mula dia minta definisi, yang faham dia minta contoh. Tercukuplah dia punya syarat dia. Situ jadual berkala unsur, make sure pelajar pandai mengguna jadual berkala. Kalau jadual berkala ni diberi dalam kertas 2, rugi kalau tak pandai guna. Dah ada di depan mata jadual berkala tu, guna jadual berkala unsur dengan baik, ya. Baik. Lepas itu persamaan kimia, persamaan ion, persamaan setengah. Belajar tingkatan 5 janganlah lupa mesti kata 4, entah belajar ke tidak. Cikgu ada bagi unsur berkala kan dekat dalam exam? Mid-year, I do not know. You have to ask your teacher. Usually mid-year form 5 we give, form 4 tak. Kena bagi sebab nak bagi pelajar biasa. And it is in dui bahasa. So if you know that you akan diberi jadual berkala unsur, you get used to using the jadual berkala unsur. You nak pakai benda tu Okey, persamaan kimia, persamaan ion, persamaan setengah. Tolonglah belajar balik. Persamaan kimia sangat penting untuk pengiraan. Persamaan ion selalunya pentingnya dalam tajuk kadar tindak balas dengan tajuk garam gitu juga redox lah. Persamaan setengah very important dalam tajuk redox. Persamaan setengah Okey. Pengiraan apa yang penting sangat? Apa tu nisbah? Sorry saya nisbah ratio pula. Atau nisbah mol. Kita kena betulkan, tadi saya lupa. Nisbah mol sangat penting. Pengiraan ni markah paling banyak 3 markah. Ya. Markah pertama cari mol, markah kedua mengguna persamaan, markah ketiga mencari jawapan. It's always the same style. Macam mana nak cakap, ambil pasir, buat. Ya, inilah soalan-soalan aplikasi, adalah soalan-soalan pengiraan. Nisbah mol. Unit, kenalah tahu unit apa, tips untuk pelajar. Macam mana tak mau salah unit. Bila baca soalan, tentukan unit siap-siap. Kirakan jisim, tulis tepi tu siap-siap G. Jangan tulis GRAM, tak terima sebab dia nak SI unit. Ya, dia nak isi padu, apa? CM padu tulis siap-siap. Tak boleh nak DM padu tulis siap-siap supaya bila tulis jawapan tidaklah lupa unit, sebab no unit no marks. Ya, jawapan mesti berserta dengan unit. Gambar raja tu mestilah berfungsi. Janganlah gambar raja tak berfungsi. Gabus tersumbat, lepas itu tabung pembakaran terapung di udara, tak ada pemegang. Buret tegak macam ni, siapa pegang pun tak tahu. Okey, bila buat penunuh bansen, lukis macam lilin, buatlah anak panah, tulis panaskan tu dah cukup. Dan berlabel, label yang wajib sahaja, label ya. Okey, so dan ayat-ayat pemerhatian. Ni saya tekan ni sebab apa? Ada pelajar dia tak bagi pemerhatian, dia bagi kesimpulan. Ni gas tidak berwarna, dia patut kata gelembung gas ataupun gelembung gas tidak berwarna. Dia kata gas hidrogen, dah salah. Dia kata gas karbon dioksida, dah salah. Pemerhatian ni melibatkan warna, lepas itu perubahan saiz, peningkatan suhu, bekas menjadi panas. Ini boleh kata suhu meningkat. Salah. Suhu meningkat bermaksud kena ada termometer. Tangan kita ni bukan termometer, kita kata bekas menjadi panas. Tindak balas adalah eksotermik. Gitu. Baik, huraian dalam eksperimen. Huraian eksperimen
pelajar kena belajar dengan terperinci lah apa konten dia. Biasalah kena ada dia punya biasa tajuk tak ada markah. Biasanya markahnya bermula dengan bahan radas. Lepas itu prosedur, gambar rajah, kemudian cadangan ke dia punya table, jadual, ambil jadual dia tu. Macam tu. Ya. So I think habis dah. Yang lain tu adalah extra kalau student nak tengok. Can we do we have time for one question? We just have 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes will be let us look at satu ni. Cikgu Rahim boleh tengok this one. Nak galakkan pelajar supaya menulis Persamaan kimia. Tengok markah persamaan kimia, banyaknya 2 markah. Kalau pelajar tu tulis mg plus O2 dapat 2 mg, maknanya tak imbang kan? Tapi pelajar masih dapat 1 markah kerana dia punya dia tulis apa mg campur O2. Ya, dia buat macam ni. Contoh macam ni, dia buat mg plus O2 dapat 2 mg. So tak imbang, tapi dia masih dapat 1 mark kerana dia punya bahan dengan dia punya hasil betul. Tapi yang bagus macam persamaan kat bawah tu, itu selalu keluar persamaan peneutralan. Yang itu bahan betul, hasil betul, 2 markah. Ada pelajar lah, bahan betul ACL campur NaOH, hasil dia NaCl2. Salah kan? Tapi dia masih dapat 1 sebab sebelah kiri tu betul. Sebab soalan tu yang ni kan persamaan ni tak ada imbang. That is to galakkan. Next, satu lagi, tolong pelajar dah tunjuk dah. The next ni yang tu jangan guna Cikgu reconfirm siri elektrokimia kita tak bagi kan? Oh tak ada. Kita bagi jadual berkala, siri elektrokimia formula kita tak bagi. Daripada tingkatan 3 dah belajar. Calculation formula kita tak bagi. Kalau nak bagi tu masa 3 4 tu, masa soalan tu bagilah. Tapi tak bagi, tapi kita tak tahu kadang-kadang kalau soalan number 1 dan 2 struktur tu kan soalan tu harus rendah. Kadang dia bagi formula sebab dia bukan nak tengok pelajar tu ingat formula ke tidak, dia nak tengok pelajar tu boleh mengira ke tidak. Dan lagi pun tak ada soalan aplikasi awal-awal tu. Tapi tidak diberikan itu generally lah. Generally tidak lah. Tidak. Okay, are you showing this one? Okay. The next one, just to tell the student, do not use equal sign please. Janganlah guna equal sign. Dapat kosong 1 markah. Tak boleh ya. Sama dengan tak boleh. Jangan terlebih-lebih pula nak tulis dia punya keadaan dia punya physical state. Gas, aqueous tak payah. Dia bukan aqueous, dia liquid ataupun dia cair dah salah, dah hilang, tak payah. Lepas itu jangan buat perkali 4, 2, 4. Kau tengok macam betul je. Ini panggil multiples, perkali tak boleh. So I think our time tak banyak dah kan. So soalan tak apa, next time we have time we will do questions and maybe we can help students macam mana nak jawab. But whatever it is, please be prepared for your mid-year. Mid-year biasanya soalan tingkatan 4 banyak dan soalan tingkatan 5 bergantung kepada silibus yang pelajar dapat belajar sekat ni. Yang saya fahamkan banyak sekolah hanya sempat sampai sebahagian karbon pun tak habis. Sebab apa? Yang redox tu terlalu besar tajuk dia. Baik, jadi cikgu harap apa yang cikgu cakap ni banyak membantu pelajar dan motivate pelajar to do well in chemistry. Macam tu. So that is the questions. Next time we can use some questions. Hopefully next time. Okay, so ini yang kami sediakan sebenarnya untuk kamu. So hopefully that you get the idea of untuk exam, the coming exam. Okay, or past year. So the whole reason why teacher buat benda ni sebabkan kerana kami semua agak busy dengan tugas masing-masing. So kami menanda kertas, buat soalan dan sebagainya. So
kamu kena faham dekat situ. Tapi kami masih lagi bertanggungjawab untuk at least dedahkan kepada kamu kertas soalan untuk pertengahan tahun. Now teacher tahu ada setengah daripada kamu yang untuk pertengahan tahun dianjakkan, okey, bukan dibubarkan, bukan kita cancel, bukan dibatalkan, tapi kita akan tak tolak ke hari yang ditentukan, especially for those yang duduk di Selangor. Okay, so for those of you yang Selangor, kamu tahu benda ni, sekolah kamu mungkin tutup sekarang ni dan akan dibuka kemudian. Dan cikgu tahu dimaklumkan ramai pelajar tak nak pergi ke sekolah atas alasan risau COVID ya. So untuk Selangor, yes, kamu mungkin cancel, tapi setakat ni yang teacher fahamkan, ada student teacher yang masih lagi exam on sampai 7 Mei. Lepas tu cuti, exam lagi sekali untuk Jun. Dan ada juga pelajar yang sepatutnya minggu depan exam ditolak ke Jun. So sepatutnya Jun kita akan betul-betul exam habis. Okay, so atas alasan semua guru dah dapat vaksin dan sepatutnya masa time tu COVID ni dah reda. Tapi kita tak tahu apa jadi, so kita just prepare for the worst. And at least sekarang ni kamu dah nampak macam mana kertas soalan kertas satu berapa soalan tadi? 40 soalan saja. 40 sahaja tau. So sebelum ni KBSM ialah 50 soalan 1 jam 15 minit. So sekarang ni 1 jam 15 minit tapi 40 soalan. Bermakna banyak calculation, banyak persamaan kimia. Okay, so kamu kena berhati-hati kat situ, especially kamu pelajar form 5. Kamu ada banyak calculation. Okay, formula kita tak bagi, so you have to make sure you memorize. Okay, bersama dengan unit. Okay, so sama-sama. Okay, so untuk kamu pelajar sains tingkatan 3, now kami tahu PT3 dibatalkan, tapi kamu masih lagi ada exam. Okay, mid year exam masih lagi on, final exam masih lagi on. For those of you yang nak masuk SPP, nak masuk MRSM, kamu juga ada ujian kemasukan ke SPP dan juga MRSM. So jangan main-main. Mungkin this mid-year exam, mungkin this final exam, mungkin ada exam yang kemasukan. So kamu nak, jangan bagi alasan. Okay, so please just fokus kepada apa yang kita tengah buat sekarang ni. Okay, COVID yes fine, tak ada masalah. Tutup sekolah okay fine, kita still ada PDPR dan sebagainya. So you have to understand that still apa yang you nak dalam life you nak jadi apa, you nak kerja apa, you nak buat apa, is still going on. Okay, belajar universiti semua masih lagi belajar. Okay, macam mana sekalipun So you are welcome. Sekejap teacher just nak check ada soalan lagi tak. Terima kasih, banyak benda dapat tahu, Alhamdulillah. So hopefully teacher cubalah, kita akan cuba fikirkan untuk jawabkan kertas soalan ni. Okay, I'm not sure when, maybe kita cari masa lagi. So kita ada 1 minit 48 saat saja lagi. Okay, IG dah remind siap-siap. Kita